Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi bin Husin, pengerusi eksekutif Banglo IBS. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu topik, iaitu tip ataupun cara nak menjadi perunding hartanah. Tajuk dia tip ataupun langkah-langkah macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak menjadi perunding hartanah. Okey, istilah perunding hartanah ini atau sebahagian orang lebih popular memanggil sebagai negotiator. Okey, negotiator dalam bahasa Melayu perunding hartanah lah. Cuma sebelum saya masuk kepada langkah-langkah macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak jadi perunding hartanah tu, saya ingin berkongsi tentang kebanyakan orang awam hilaf ataupun dia orang terkeliru dengan istilah perunding hartanah dengan ejen hartanah. Okey. Jadi saya ingin berkongsi bahawa sebenarnya ejen hartanah itu adalah orang-orang yang ada diploma ataupun degree dalam bidang properti ini, dan mereka mesti ada pengalaman dalam industri, dan selepas 2 tahun mereka boleh mengambil lesen ejen hartanah melalui LPPEH, Lembaga Penilai dan Pentaksir dan Ejen Hartanah, LPPEH. Jadi dengan lesen ini barulah mereka akan dapat membuka agensi. Itu sebenarnya yang dinamakan sebagai ejen hartanah berlesen. Dan perunding hartanah pula adalah orang-orang yang duduk di bawah agensi. Itu dipanggil negotiator ataupun perunding hartanah. Supaya saya nak differentiate, bezakan antara ejen hartanah yang berlesen dengan perunding hartanah. Okey ya. Okey, jadi hari ini saya nak fokuskan tentang macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak apply menjadi perunding hartanah berlesen. Kalau tak berlesen tu maknanya memang tak perlu melalui proses ni lah. Just jual je tanah tu, orang panggil sebagai broker haram tu kan. Itu tak perlulah nak melalui proses ini. Okey, antara proses yang tuan-tuan perlu lalui sebelum menjadi perunding hartanah yang berlesen, dia simple. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena mengikuti kursus. Biasa dia buat 2 hari, dan kursus ini dianjurkan oleh lembaga lah. Kursus 2 hari ini yang akan menyentuh macam-macam topik berkenaan dengan hartanah, industri, undang-undang, pasaran dan pelbagai dia, dianjurkan oleh Lembaga Penilai dan Pentaksir dan Ejen Hartanah, LPPEH, 2 hari. Jadi kena bayar ada certain amount, and then perlu mengikuti keseluruhan kursus ini, dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan akan memperoleh sijil yang akan dikeluarkan oleh LPPEH. Dengan sijil tersebut, tuan-tuan puan-puan pergi next step, langkah yang seterusnya, iaitu perlu attach dengan mana-mana agensi yang berdaftar di bawah LPPEH. Maknanya ejen-ejen hartanah yang dah berdaftar tu lah. Maknanya kita kena cari dan bernaung di bawah mereka ini. Cuma saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih mana-mana agensi, perlu membuat sedikit survey lah, kajian
manakah agensi yang bagus berdasarkan kepada offer. Satu antara data-data ataupun keperluan tuan-tuan nak cek adalah dari sudut pengalaman agensi. Yang kedua dari sudut servis tawaran yang diberikan kepada perunding hartanah, termasuklah dari sudut latihan, komisen yang diberikan, maknanya support yang diberikan oleh pihak agensi kepada tuan-tuan, kepada anda semua. Jadi jangan main kerjasama dengan mana-mana agensi yang berdaftar, sebab banyak agensi yang berdaftar di Malaysia ini. Dan seterusnya pihak tuan-tuan dan puan-puan perlu juga memilih agensi-agensi yang berhampiran dengan anda, dengan kawasan anda, dengan kawasan dan juga properti-properti yang nak dijual ataupun kita panggil sebagai listing itu. Jadi dengan 2-3 langkah ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dah layak untuk menjadi perunding hartanah berdaftar dengan agensi. Antara benda-benda yang akan diberikan biasanya oleh pihak agensi adalah dari sudut tools, marketing tools untuk tuan-tuan dan puan-puan memulakan karier sebagai perunding hartanah. Biasanya mereka akan memberikan business card, mereka akan juga memberikan sedikit latihan macam mana nak negotiate dengan buyers, macam mana yang nak buat listing, dan tuan-tuan dan puan-puan biasanya akan diberikan juga dengan banner, banting untuk properti yang listing. Contohnya anda nak listingkan satu subjek hartanah di kawasan Bangi, jadi bila ada form-form borang-borang tertentu yang pihak tuan-tuan perlu dapatkan daripada owner sebelum anda dapat menjual melalui pelbagai medium jualan yang akan didedahkan oleh pihak agensi. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah awal untuk anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi seorang perunding hartanah berdaftar di Malaysia. Jadi biasanya agensi akan memberikan komisen berdasarkan pengalaman. Ada setengah agensi menawarkan 70-30, maknanya daripada komisen contoh 2.3% ataupun 2.75% daripada properti yang dijual, jumlah 2.75% sampai 3% itu dibagikan antara agensi dengan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau baru biasanya dia akan bagi 70%. 30% untuk agensi, 70% untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau makin lama, kalau anda semua dah berpengalaman, dia akan naikkan percentage kepada 80% daripada hak komisen yang dibolehkan oleh undang-undang. Jadi sekian saja perkongsian ringkas saya berkenaan dengan tip ataupun langkah untuk anda menjadi seorang perunding hartanah berlesen di Malaysia. Sekian saja perkongsian ringkas daripada saya, Muhammad Hanafi Husin, pengurusi eksekutif Banglo IBS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye.